إلى حضرة سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid Al-Hikmah serta jawatan kuasanya, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, kita tak lupa yang terhormati dikasih Ketua Kampung kita, Tuan-Tuan Haji, Puan Hajah, sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah thumma alhamdulillah, sedang dalam puji tinggi-tinggi syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah kasih sayang Allah Ta'ala yang tidak terhingga pada kita, ya bangka pada hari ini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita kekuatan, kemampuan untuk kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya alhamdulillah tuan-tuan berkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita masih lagi dalam keadaan Allah sayang kita, masih lagi dalam keadaan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan amal yang mudah-mudahan. Dalam keadaan kita diberi kekuatan, kemampuan hari ini, ya, untuk kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang Allah Taala, yang di tempat yang di mana Allah Taala suka. Ya tuan-tuan bukan di Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur Allah Taala beri kita pinjam umur lagi, bersyukur diberi kita pinjam masa lagi sampai setakat hari dah masuk Maghrib, dah masuk 11 Rabiul Awal hari ini. Ya, tak lain tak bukan hari esok 11, ya, hari Khamis, ya.
hari lahir junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu kita rindu dan pasti kita tahu Nabi sangat merindui kita. Yang dikata siapa yang Nabi sangat rindu pada siapa, pada orang yang tak pernah nampak dia pun. Namun tapi hari ini dia beriman kepada aku. Nabi kata orang ni tak pernah nampak aku pun, tapi dia inilah orang yang beriman kepada aku. Inilah tuan-tuan orang yang Nabi rindu. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala ni solat berjamaah salah satunya. Tanda kita nak raih rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti mudah-mudahan dengan kita amalkan solat berjamaah, yang nanti kita dibangkitkan di hari akhirat nanti, yang Nabi mengaku kita sebagai umat. Mudah-mudahanlah. Kerana apa? Solat berjamaah ini salah satu amal Nabi. Solat fardu dan memang wajibnya lah bagi kita semua. Tapi berjamaahnya itu yang dikatakan hari ini, inilah amal yang Nabi sentiasa buat dan tak mungkin Nabi nak tinggalkan. Tuan-tuan sekali Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda kita cinta pada Rasul? Tandanya ialah kita buat apa yang Rasul buat. Kerana Nabi sebut dalam hadis jelas pada kita, beri kita peringatan. Apa dia hadis tu? Man ahya sunnati. Siapa yang amalkan sunnahku, faqad ahabbani. Itu yang kita biasa dengar hadis itu. Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi. Siapa yang amalkan sunnahku, sesungguhnya dialah orang yang cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku, orang inilah yang dia akan bersama-samaku dalam syurga. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan cinta Rasul itu, amal sunnah itu rupa cinta Nabi. Jadi kita cinta Nabi, yang kita sembahyangnya amal sunnah Nabi. Sembahyangnya ikut amal yang Nabi buat, iaitu solatnya berjamaah. Ini amalan perbuatan kita dan amalan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita nak tinggalkan, kita rasa malu. Ya apa nanti kita nak jawab depan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita berangan nak jadi umat. Kita nanti nak mengaku supaya Nabi kenal kita sebagai umat dia. Tapi hari ini tuan-tuan kita jauh dengan amal sunnah yang sangat besar yang Nabi tinggalkan. Ya apa sunnah inilah solat berjamaah. Nabi tinggalkan amalan hari ini. Nabi tinggalkan apa? Nabi tak tinggalkan apa tuan-tuan? Tak tinggalkan dirham, tak tinggalkan apa lagi? Dinar tak tinggal, dirham tak tinggal. Yang ditinggalkan ni Al-Quran dan hadis. Jadi hari ini dalam hadis dijelaskan. Dalam Quran Allah jelaskan apa? Dirikan sembahyang, keluarkan zakat, sembahyang sama orang yang rukuk. Itu dalam Quran dijelaskan. Tak boleh tidak, maka hari ini sembahyanglah kamu sama orang yang rukuk tu berjamaah. Dalam hadis pun Nabi telah nyatakan kelebihan solat berjamaah. Tentu hari ini telah sampai kepada kita khabar gembira itu. Cuba hari ini kita nak ke tidak raih untuk khabar gembira itu, untuk jadi bekalan kita di hari akhirat. Iaitu dari segi amalan. Sampai Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran. Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-31 tuan-tuan. Punya Allah suka tentang amalan Nabi itu kita kena ikut. Allah letakkan siapa ikut amal Nabi baru dia dapat cinta Allah. Tuan-tuan kita nak cinta dicintai oleh Allah. Tapi hari ini tuan-tuan kita tinggalkan amalan orang yang Allah sangat cinta. Kita nak kita dapat cinta Allah. Tapi hari ini kita tinggalkan amalan orang yang Allah sangat cinta. Orang yang sempurna kehidupan, sempurna akhlaknya, sempurna kehidupannya, sempurna rohani jasmaninya. Sempurna begitu kita tak ikut. Tapi hari ini kita nak kata kita nak dapat cinta Allah, tak mungkin tuan-tuan. Tuan-tuan rujuk dalam surah Ali Imran ayat ke-31, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Terima kasih. Saya minum dulu. Begitu sekali tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, letak syarat nak dapat cinta Allah. Yang kita rasa kita nak dicintai oleh Allah Taala. Rupanya Allah pesan pada Nabi apa? Qul ya Rasulullah, qul ya Muhammad. In kuntum, kamu kena cakap, kamu kena sampaikan kepada umat ketiga itu sampaikan. Apa cakapnya? In kuntum, kalau kamu semua tuhibbunallah, kalau kamu semua nak dapat cinta Allah, kamu nak dicintai oleh Allah, kamu kena cakap apa? Cakap pada mereka fattabi'uni. Kamu kena ikut aku, kata Nabi. Allah beritahu pada Nabi, ya Muhammad, cakap pada mereka kalau dia nak cinta Allah, nak dapat cinta Allah, dia kena ikut aku. Allah ajar begitu.
Baru disebut fattabi'uni, barulah yuhibbukumullah. Maka siapa yang ikut Rasul, maka dia ni akan dicintai oleh Allah. Tantang kasih dia Allah Subhanahu wa taala. Dia insan kamil, insan sempurna yang Allah tadikan untuk menyempurnakan amal kita. Tak ada lagi yang insan yang paling sempurna. Yang tuan-tuan pembahas ni kita umat yang sangat bertuah. Kita dilahirkan di dalam golongan umat insan Nabi yang sangat yang sempurna, yang Allah Ta'ala jadikan lebih daripada Nabi-Nabi yang lain. Jadi disebutkan begitu sekali. Bagi tuan-tuan sedang hadirin berkali Allah Ta'ala, tidak boleh tidak hari ini saya menarik tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan hari ini datanglah kita dah hujung-hujung ni kan. Maknanya apa sekarang ni dah sampai ke Rabiul Awal, dah 11 dah. Tak tahu berapa masa panjang lagi kita akan melalui hari-hari ni kan. Ya tuan-tuan, datanglah kita hari ini, mudah-mudahan istiqamah lah. Nak dapat cinta Allah, maka kita kena cinta Rasul. Dapat cinta Rasul, dah cinta Rasul, baru Allah cinta kita. Kemudian Allah dah cinta kita, baru Allah ampunkan dosa kita. Tuan-tuan, begitu sekali. Ya, insan yang mulia ini Allah Ta'ala ciptakan untuk bangkit hari ini, supaya kita kena ikut cara dia. Kerana apa? Dalam surah Al-Ahzab juga Allah sebutkan. Ayat yang ke-21 tu apa disebutkan sana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya tuan-tuan, bagi kamu ni, bagi kita ni Allah Ta'ala utuskan Rasul Muhammad. Untuk apa? Supaya kita ikut contoh kebaikan yang ditunjukkan. Mana satu perkara yang tak baik yang Nabi tunjuk? Jadi itu dari segi amalan. Tuan-tuan, ni masuk hari ni dah Rabiul Awal, kita amal lah, dekatkanlah diri kita dengan amal-amal sunnah. Selain itu kita dah tunjukkan perbuatan ni, aku boleh tunjukkan ni perbuatan sunnah ni lah. Perbuatan cinta Rasul ni lah tuan-tuan, datang solat berjamaah. Ya, kemudian hari ni kita banyak-banyaklah bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil beberapa hadis lah untuk sebelum kita masuk ni, berhubung tentang apa ni, sujud sahwi. Insya-Allah ada sikit je tu. Jadi tidak boleh tidak kita hari ni kena banyakkan berselawat. Kerana selawat ada ketikanya jadi wajib. Bila jadi wajib tuan-tuan, jadi wajib 5 kali sehari semalam. Jadi wajib. Maka kalau kita bernazar, jadi wajiblah dalam nazar itu. Jadi wajib selawat itu kerana nazar. Saya hari ini bernazar, kalau saya dapat ini, saya bernazar saya akan selawat ini 5,000 kali. Jadi wajiblah selawat itu kerana nazar. Maka hari ini yang wajib bagi kita 5 kali je dalam sembahyang, iaitu dalam tahiyatul akhir. Selepas tuan-tuan puan-puan ucap kalimah syahadah. Selepas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu wajib sebelahnya itu kan, kita tahu itu rukun. Itu wajib 5 kali itu. Maka kalau kita tak baca itu tak sah tuan-tuan, bukan di Allah Subhanahu wa taala. Begitu sekali. Jadi ini banyaklah selawat, banyakkan selawat. Saya lah mengajak diri saya. Ya. Dia kata umat akhir ni sangat bertuah, kita cuma manusia tak rasa diri itu. Diri dia bertuah jadi umat akhir tuan-tuan. Okay, daripada Abu Hurairah, selawat sekali pun tak apa. Dah 5 kali tambah sekali jadi 6 kali lah. Satu hari pun tak apa jugalah sekali, kerana mungkin kita tahu ganjaran dia. Tuan-tuan. Maka an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bersabda, dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia? Man salla alayya, kata Nabi, man salla alayya, siapa yang berselawat ke atasku, kata Nabi, man salla alayya, siapa berselawat ke atasku wahidah, sekali je tuan, sekali je berselawat atas Nabi. Nabi kata, siapa selawat atasku sekali je, sallallahu tabaraka wa ta'ala alaihi asyara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berselawat ke atas dia, mengembalikan selawat itu 10 kali tu. Baru makna tuan-tuan yang kita selawat atas Nabi sekali, Allah ampunkan kita 10 dosa lah, 10 dosa Allah Ta'ala ampunkan. Asyarah tak, sekali ya selawat. Insan mulia, insan kamil sempurna yang Allah Ta'ala sangat suka. Hari ini kalau kita menyukai dia, mudah-mudahan Allah suka kita. Allah pun berselawat ke atas dia. Takkan kita tak berselawat ke atas je kan hari ini? Sekali sahaja. Tuan-tuan, itu hadis sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang kedua, sekali je. An Abdullah bin Umar anna Nabiy sallallahu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah redha Abdullah itu anak Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar sekali. An qala man shalla ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ni daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar sebut apa? Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidah, sekali je. Siapa yang berselawat kata Nabi sekali je, wahidah.
Apa dia kata? Sallallahu tabaraka wa ta'ala wa malaikatahu sab'ina salatan. Sab'ina salatan. Siapa berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali je, maka Allah dan para malaikatnya berselawat kepada kita 70 kali. Tuan-tuan, Allah berselawat ke atas kita 70 kali, malaikat sekali. Tuan-tuan, kalau Allah dah berselawat kepada kita, tanda kita diampunkan. Kalau malaikat berselawat kepada kita, tanda malaikat mohon kepada Allah supaya kita diampunkan. Jadi hari ini sebab itu ada ulama kata apa? Tuan-tuan pun pernah dengar perkataan tu. Hari ini kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Mohon ampun kepada Allah. Kita mohon ampun. Kata ulama dia mengatakan apa? Belum tentu diampuni. Kalau ada satu yang terampuni, insya-Allah lah, mudah-mudahan diampuni lah. Mudah-mudahan diampuni. Dia kata belum tentu tuan-tuan kita diampuni. Tapi hari ini kalau kita berselawat atas Nabi, dah tentu Allah ampunkan dosa kita. Tadi kita minta diampuni. Hari ini kita selawat atas Nabi, Allah ampunkan dosa kita. Jaga malaikat juga. Mohon supaya kita diampuni. Ya, tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat Ahmad. Satu lagi insya-Allah hadis. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dari Abu Bakar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya. Ini kata Nabi lagi sekali. Nabi kata, man shalla alayya. Siapa yang berselawat ke atasku. Nabi tak sebut satu. Macam ada yang pertama saya baca, Nabi tak sebut satu, wahidan, tak sebut wahidah, tak. Nabi tak sebutkan bilangan. Selawatlah banyak-banyak. Selawatlah banyak-banyak. Selawatlah banyak-banyak. Man, kata Sayyidina Abu Bakar, man shalla alayya, kata Nabi, kana lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya nanti di hari kiamat Nabi akan beri syafaat, tuan-tuan. Anda kita memang patut kita masuk neraka, tapi dengan lafaz lidah kita ni banyak selawat. Ya, mudah-mudahan Nabi datang beri kita syafaat. Jadi hari ini perbuatan kita ni pun dah menunjukkan kita sayang kepada Nabi. Ya, hari ini lafaz kita menunjukkan kita sayang kepada Nabi. Kenapa? Kerana kita hari ini sibuk meraya kepada Allah, mohon kepada Allah supaya Allah beri keselamatan kepada Nabi. Rupanya Nabi dah memang selamat pun tuan. Tapi permohonan kita itu Allah suka, Allah selamatkan kita. Allah ampunkan kita. Malaikat lagi tuan ampunkan kita. Malaikat lagi mohon supaya kita diampunkan. Ya, kan kalau rujuk setiap Jumaat Pak Imam kita baca kan dalam surah Al-Ahzab. Apa dia ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat atas Nabi. Takkan kita tak nak selawat atas Nabi tak? Ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat atas Nabi. Wahai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kita kepada Nabi sebanyak-banyak. Tuan-tuan, banyaklah selawat. Mudah-mudahan Allah Taala campakkan kasih sayang daripada kita. Ya Allah Taala pilih kita insya-Allah, mudah-mudahan. Allah takkan kita di kalangan hamba yang soleh solehah. Nanti di hari kebangkitan Nabi kenal kita dengan banyaknya selawat. Di hari kebangkitan nanti Nabi kenal kita kena banyaknya amal Nabi dalam hidup kita. Ya, salah satu saya nak sebut lagi. Amalan yang Nabi tinggalkan yang paling besar hari ini, tuan-tuan, yang kita kena buat, solat fardu berjamaah di mana tempat azan diazankan. Amalan ini mesti yang Nabi tinggalkan. Satu amalan yang wajib bagi Nabi yang Nabi tinggalkan, kita kena buat juga amalan sunnah dakwah. Itu paling tinggi sekali, dalam martabat yang paling tinggi sekali, dakwah kepada kebaikan. Cegah orang kemungkaran, ajak kebaikan. Keduanya tuan, solatnya itu berjamaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, istimewanya bagi kita hari ini dalam solat berjamaah. Maka istimewanya apa tuan-tuan? Dalam masalah kita jumpa sujud sahwi. Sujud sahwi kita bersama imam, ke sujud sahwi kita bersendirian. Ya, ke dalam kitab kita hari ini sampai ke muka 144. Kalau yang lepas kita dah bincang panjang tentang kunut nazilah. Bagaimana cara tangan kalau dalam kita musibah sekarang. Semalam 1000 lebih, hari ini 800 lebih, Masya Allah. Memang hari ini dah betul dah, kena doa di tangan terbalik lah, ya Allah. Kau jauhkan aku balak, ya Allah. Kan, jauhkan aku daripada musibah, ya Allah. Dah betul tangan terbalik lah hari ini. Sebab gitu sunnahnya. Ya, kerana berlaku zaman Nabi yang saya dah sebut yang lepas lah. Ketika Nabi solat minta hujan dalam ketika musibah ketika itu, Nabi terbalikkan tangan. Belakang tangan menghadap ke langit. Selesai yang sana. Maka ini masuklah perkara sujud sahwi. Tuan-tuan, bukan di Allah Subhanahu wa taala. Macam mana boleh berlakunya sujud sahwi? Ya, ini kalau kita sembahyang, ya kita terlupa rukun, contoh terlupa rukun lah. Cuma nanti ada juga terbintangan. Terlupa baca Fatihah. Tak sah rakaat tu terlupa baca Fatihah. Kita sadar
Rakaat ketiga ni, rakaat keempat ni kita tak baca Fatihah. Kita pun sadar sudah baca tahiyat akhir dah. Oh, tadi tak baca Fatihah. Maka kita kena naik semula. Naik semula, selesaikan rukun tu. Baca Fatihah, kemudian rukuk semula, kemudian iktidal semula. Buat rukun yang sempurna, jangan naik semula baca Fatihah aja. Kemudian duduk balik, nanti jadi tak sah pula. Fatihah tadi tak baca, maka naik semula Fatihahnya. Kemudian itu lepas tahiyat akhir, sujud sahwi. Itu perkara rukun tu. Kerana tertinggalnya rukun tu. Jadi tertinggal rukun pun kena ganti sujud sahwi. Syarat buat semula rukun tu. Kalau tertinggal sunat arba'at, tak payah buat semula. Tertinggal tahiyat awal, tak payah buat semula tahiyat awal, tak apa. Terus ganti sujud sahwi. Tapi kalau tertinggal rukun, kena. Contoh tadi sembahyang, dah sujud, dah tadi rukun nak rukuk, kena naik diri semula. Buat rukun itu semula. Ganti sujud sahwi kerana lupa itu. Di sini kita lihat apa hukum dia. Sujud sahwi ni wajib bagi ulama mazhab Hanafi sebutkan wajib. Ikut Imam Hanafi wajib hukumnya. Tidak boleh tidak. Siapa yang terlupa dalam sembahyang wajib dia sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi dia tak sah. Ikut Hanafi. Ikut Imam Syafi'i dan Hanbali wajib bagi makmum, dia ambil juga. Wajib bagi makmum. Makmum yang bagaimana? Makmum yang ikut imam sujud sahwi, maka wajib bagi makmum. Bagi mazhab, kalau mazhab Hanafi tak, solat sendiri-sendiri ke, tak kira dah. Dia tertinggal rukun, dia tertinggal surah arba'at, ataupun tertinggal rukun, kemudian dia top up rukun itu sempurna semula, wajib bagi dia sujud sahwi. Bagi Hanafi. Bagi kita Hanbali dengan Syafi'i wajib juga. Tapi wajib bagi siapa? Wajib bagi makmum. Yang sekiranya imam buat sujud sahwi, maka wajib dia sujud sahwi bersama dengan imam. Dia tak boleh berhelah. Imam sujud sahwi, dia tak nak sujud sahwi. Maka tak sah. Imam sujud sahwi, dia mesti sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi, dia boleh sujud sahwi. Itu yang lama dulu, tapi dia simple pada tajuk dia. Jadi tuan-tuan, ulama macam itu pun kata Imam Hanafi, ulama yang berasal mazhab Hanafi kata, tetapi tertinggal tu kalau kita wajib buat, tapi kalau kita tak buat juga solatnya tak batal. Sujud sahwi jadi wajib bagi dia, tapi kalau tak buat solatnya tak batal. Jadi bagi makmum kita ni, imam sujud sahwi, kita wajib buat. Kita tak buat, solat kita batal. Kan lain tu. Imam Hanafi kata wajib sujud sahwi, itu wajib. Tapi kalau dia tak buat juga, solatnya tak batal. Sujud sahwi itu wajib, tapi tak batalkan solat. Imam Syafi'i pula dan Imam Hanbali wajib bagi makmum. Kalau imam buat, makmum tak buat, solat makmum batal. Kecuali apa dia? Dia dah mufaraqah. Mufaraqah tak batal. Itu selesai masalah. Okay, berkata penyusun Sabilul Muhtadin yang mafhumnya, jika imam melakukan sujud sahwi kerana melakukan kesilapan secara terlupa, sedangkan ketika melakukan kesilapan itu ia suci daripada hadath, maka wajib makmum mengikutinya sujud sahwi. Sekali lagi, jika imam melakukan sujud sahwi kerana melakukan kesilapan secara terlupa, sedangkan pada ketika melakukan kesilapan itu ia suci daripada hadas, tak batas sembahyang dia lah, maka wajib bagi makmum mengikut sujud sahwi imam itu. Sama ada semasa imam melakukan kesilapan itu makmum sudah turut bersama-sama dalam jemaah ataupun belum bersama-sama imam, yakni makmum masbuk. Bagi mudah contoh, solat maghrib tadi. Solat maghrib tadi kita orang masbuk, kita datang rakaat yang ketiga. Kita datang maghrib rakaat yang ketiga. Pada rakaat yang kedua tadi, imam tak baca tahiyatul awal. Tahiyatul awal kan sunat yang abad, maka memang patut sujud sahwi. Lalu sebelum bagi salam selepas innaka hamidul majid, imam pun terus sujud sahwi. Bagi kita yang tadi datang rakaat ketiga, kita jumpa tak salah imam? Kita tak jumpa, sebab kita datang rakaat ketiga. Sedang masa tertinggal tahiyat itu rakaat kedua,
maka di saat itu makmum tidak boleh tidak, dia wajib ikut imam sujud. Walaupun ketika berlakunya itu dia tak ada dalam masa berlaku tu. Boleh kan insya-Allah Senang tahiyat awal tu mudah macam itu. Okay, datang masbuk. Contoh lagi satu lah, tak apalah kita ambil sembahyang zuhur. Tadi kita datang rakaat yang keempat. Imam tertinggal tahiyatul awal. Tadi rakaat yang kedua. Maka sebelum bagi salam imam buat sujud sahwi. Makmum tidak boleh tidak, dia kena juga sujud sahwi. Kerana ikut imam itu. Walaupun ketika berlaku lupa imam tu makmum belum ada lagi dalam kelakuan itu. Okay. Itu yang dikatakan di sini. Maka wajib makmum mengikut sujud sahwi tadi sama ada semasa imam melakukan kesilapan itu, makmum bersama-sama dalam jamaah bersama jamaah, iaitu tadi makmum yang masbuk. Dan begitu juga sekiranya makmum tidak mengetahui yang imamnya telah pun melakukan kesilapan, makmum tak payah fikir apa yang imam silap, kenapa sujud sahwi, dia tak fikir apa yang silap tadi ni. Okey, kita masbuk subuh, kita dah menganggap ni kalau imam sujud sahwi ni tadi tertinggal apa ni, tertinggal doa kunut ni, kita datang masbuk akhir, imam dah tahiyat akhir, kita baru datang, rupanya imam buat sujud sahwi, kita tak perlu tanya apa lagi, tak perlu fikir apa, imam buat, kita buat dia. Sebab itu dia sebut kasih. Itu juga sekiranya makmum mengetahui yang imam telah pun melakukan kesilapan, memang dia tak tahu silap mana ikut saja. Kerana kalau kita tak ikut boleh, syarat kita kena mufarakah dulu. Kita dah betul tadi. Kita betul. Maka tadi sembahyang subuh tadi kita ni yang mufarakah. Tu dah hujung tu. Senang saya solat maghrib tadi. Maka yang mufarakah. Selesaikan kita punya solat, kita pun turun diri, imam sujud, kita diri, maka kena buat mufarakah kerana tak nak ikut imam. Jadi kan boleh dirilah, selesaikan apa yang kita belum selesai tadi. Kalau tidak, niat mufarakah wajib bagi kita imam. Begitu juga kalau ini masalah, ni mungkin datang masalah sembahyang subuh Jumaat. Okey, sembahyang subuh Jumaat kita baru takbir, tadi kita belum pun duduk dalam jemaah ketika imam baca ayat sajadah. Maka kita dah takbir, kita tak dengar pun ayat tu, imam pun terus sujud. Maka tuan, kalau kita teruskan bacaan Fatihah, kita mufarakah. Tapi kalau kita tak mufarakah, tak sujud, kita terus baca Fatihah, maka batal sembahyang kita. Itu lain cerita tu. Sebab sujud tilawah, minta maaf, itu sujud tilawah, itu balik cakap juga. Sebab itu sujud tilawah tu tuan-tuan wajib buat kalau imam buat. Kalau imam tinggal, kita wajib tinggal. Itu dah jelas lah. Datang tadi tak dengar baca pun, imam buat, kita wajib buat. Imam tak buat, kita wajib tak buat. Imam tinggal, kita wajib tinggal. Tak boleh kita buat. Ini yang sujud sahwi, yang lain cerita dia. Nanti kita akan jumpa. Makmum tetap disunatkan melakukan sujud sahwi sekalipun imam tidak melakukannya, sama ada kerana imam itu telah berhadath sebelum sempat menyempurnakan solat. Okay. Mahupun imam itu sengaja meninggalkannya. Begitu juga dalam hari ini. Kalau kita tahu perkara ni imam tinggalkan, dalam ayat ini, makmum tetap disunatkan melakukan sujud sahwi sekalipun imam tidak melakukannya. Kalau tadi kita dah tahu tadi, maghrib dia tahiyat dan ab'ad, dia kena sujud sahwi. Tiba-tiba imam terus bagi salam. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Imam terus bagi. Kita sama dia tadi tu tertinggal tu tahiyatul awal. Imam tak sujud sahwi. Apa kita boleh buat? Ada dua pilihan. Masalah yang kedua, kita boleh buat sujud sahwi. Kan lain tu. Sujud sahwi ni imam tinggal, kita boleh buat. Imam buat, kita mesti buat. Ini sujud sahwi. Dia tak sama dengan sujud tilawah. Sujud tilawah imam buat, kita mesti buat. Imam buat, kita mesti buat. Imam tinggal, kita mesti tinggal. Itu sujud tilawah. Baca ayat sajadah subuh Jumaat. Imam terlupa nak sujud, kita jangan pergi sujud.
Imam pun terus ya tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, terus dah. Kita pergi sujud pula. Kenapa? Kerana kita faham ni dengar ya, dengar ayat sejadah kita pun sujud, maka batal sembahyang kita, tak sah. Sujud sejadah ni ayat sujud tilawah lain. Imam tak buat, kita wajib tak buat. Imam buat, kita wajib buat. Yang sekarang ni sujud sahwi, imam buat, kita wajib buat. Imam tinggal, kita boleh buat. Kan dia lain. Ya, sekalipun hari ni kita tak tahu apa perkara itulah. Yang ni kita tahu sebab-sebab tadi tu. Kita lihat seterusnya. Makmum tetap disunatkan sujud sahwi dalam keadaan demikian kerana hubungan solat berjamaah itu. Makmum telah tetap dituntut untuk sujud sahwi. Kerana apa? Kerana tertinggalnya tahiyat awal tadi bersama dengan jamaah. Imam tak buat pun sujud sahwi. Makmum boleh buat tak? Makmum boleh buat. Tertinggal tahiyatul awal, imam tak nak buat sujud sahwi, makmum kena buat tak? Kena buat. Kerana berlakunya tadi dalam keadaan berjamaah bersama imam itu. Tak buat boleh ke tidak? Boleh. Tak buat tak apa. Tak menjadikan batal sembahyang. Kita azan betul. Dia nanti kita sambung sikit.
La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berikutnya, sekiranya makmum dengan sengaja dan mengetahui haram hukum tidak mengikut imam melakukan sujud sahwi, tetapi ia tetap tidak mengikuti imam melakukan sujud sahwi itu, maka batal solat makmum itu. Sekali lagi, sekiranya makmum dengan sengaja dan mengetahui haram hukum tidak mengikuti imam melakukan sujud sahwi, tetapi ia tetap tidak mengikut imam melakukan sujud sahwi itu, maka batal hukumnya. Makmum yang tahu aku ni wajib ikut imam sujud sahwi, tapi dia sengaja tak nak buat sujud sahwi, maka hukumnya batal. Tak nak batal, tak nak sujud sahwi, dia tak nak sujud sahwi, halahnya apa tadi? Dia mufarakah. Maka dia tak perlu buat sujud sahwi. Imam sujud sahwi, niat dalam hati aku pisah imam. Itu selamat. Tapi kalau dia terus dengan keadaan diri dia tu sebagai makmum, sedangkan imam buat perkara sujud sahwi itu dia tak buat, maka kalau dia tahulah perkara itu, haram hukum dia tak buat dan batal sembahyangnya. Okay? Kan beza tadi dalam mazhab yang atas tadi, dalam Hanafi wajib buat sujud sahwi, wajib buat, tinggalkan haram. Tapi kalau ditinggalkan solatnya sah. Ini tak. Ini bila dia ikut imam wajib dia buat, kerana dia tahu hukumnya wajib. Bila dia tinggalkan tak sah ya, bagi kita. Lain halnya jika makmum itu tahu yang sebenarnya imam tidak berhak melakukan sujud sahwi. Ada pula imam bagi sujud sahwi ni buat apa ni? Dia tahu rupanya tadi rakaat pertama imam tak baca surah. Rakaat pertama kan sunat. Sunat tu sunat hayat aja tu. Surah yang pertama tak baca maghrib. Yang kedua dia baca. Maka setelah tahiyatul akhir, imamnya sujud sahwi. Tempat dia sujud tu, dia kenapa sujud? Kerana tadi dia tertinggal surah. Tertinggal surah itu tidak dituntut sujud sahwi, kerana dia ialah sunat yang hayat, sunat yang ringan. Dia tak, maka imam sujud. Adakah makmum ikut sujud? Ni ayat dia. Lain halnya jika makmum itu tahu yang sebenarnya imam tidak berhak melakukan sujud sahwi. Kerana apa tak berhak? Tak baca surah, atau imam tadi terlupa nak tabik intiqal, ataupun nak tasmi' tadi kan, tak nak rukuk ni lupa nak baca Allahu Akbar, agak dia lupa tu, agak pergi sujud sahwi. Okey, maka ia tidak pula boleh mengikut imam sujud sahwi. Kalau dia tahu ini sujud sahwi imam, kerana apa? Ini ganti surah ni, tadi surah tertinggal, kita pun dah ikut, tak ada apa-apa. Tiba-tiba sebelum bagi salam, kenapa imam bagi sujud dua kali sujud? Ini agaknya ini sujud dia menggantikan tertinggal surah tadi. Maka di situ kalau kita tahu, tak wajib kita ikut. Yang tu tak wajib, kerana yang dibuat itu bukan tempat untuk diganti dengan sujud sahwi. Jadi begitulah. Ia hendaklah menanti sehingga imam memberi salam. Okey, biarkan imam sujud. Kenapa dia sujud sahwi? Kerana dia ganti surah tadi. Tempat tu tak dituntut. Tak dituntut, kita boleh ikut tak? Tak perlu. Kita tunggu je.
tunggu imam bangkit semula dan imam bagi salam, kita bagi salam. Ni. Kita tak payah buat kerana apa? Kerana yang dia buat tu bukan tempat pada yang patut diganti sujud sahwi. Tapi tak berlaku lah tempat kita ni. Mana ada imam terlupa baca surah kan? Dia Fatihah baca syur, lepas tu terus rukuk je. Menjajar si makmum belakang. Okay. Tapi tak apa kalau imam ambil saktah panjang tak ada masalah. Makmum dah selesai. Makmum dah selesai baca Fatihah baru imam baca surah tu okey. Ni yang imam tak bagi can saktah panjang ni lepas Fatihah imam terus rukuk. Sedangkan di rukuk tadi tu makmum tadi belum lagi sedang baca Fatihah tu. Jadi terkejar-kejar kasi tapi ni kalau imam berpegang bila selesai Fatihah dia tak baca surah lagi, dia saktah dia panjang tunggu makmum baca surah, itu tak ada masalah. Kalau imam tak baca surah pun imam terus sujud dan imam terus sujud kan imam terus rukuk tak baca surah masih boleh lagi stable lagi boleh seiring lagi tu. Sebab tadi imam menunggu makmum baca surah baca Fatihah. Ya, jadi masalahnya ni imam lupa baca surah. Kemudian dia terus rukuk. Pulaknya rukuk tu selepas baca Fatihah. Makmum baru baca satu ayat Fatihah. Tu terkejar-kejar tu. Tapi tak apa, jadi masalah. Makmum selesaikan je Fatihah. Baca je. Selagi imam belum bangkit daripada rukuk yang sujud yang kedua, boleh lagi kita selesai. Yang penting kita rukuk dapat bersama sujud kedua imam. Wallahu alam bisawab. Ini adalah masalah sujud sahwi. Ya, saya sebut sekali lagi. Kalau subuh Jumaat, imam sujud tilawah. Tuan-tuan yang berjamaah wajib sujud tilawah. Kalau tak nak, kena mufarakah. Kalau imam baca ayat sajadah, imam tak sujud, kita jangan sujud. Kita pun kena wajib tak sujud. Imam tinggal, kita wajib tinggal. Imam buat, kita wajib buat. Berbanding ya dengan yang kita baru baca ni. Apa dia? Sujud sahwi. Imam buat, kita wajib buat. Imam tinggal, kita sunat buat. Itu jadi hukum dia begitu. Jadi hukum sujud sahwi ni asalnya sunat saja. Jadi kalau kita sembahyang seorang-seorang pun yang tertinggal, maka kita ganti sujud sahwi itu sunat. Kalau tak ganti, jangan kita kata tadi batal ke sembahyang aku, tak baca tahiyat awal, dah dia tak baca tahiyat awal, tak sujud sahwi pula batalnya. Jangan. Dah lepas selesai dah tak ada masalah pun. Sebab sujud sahwi itu sunat hukumnya. Wajib bagi siapa? Bagi makmum yang berjamaah. Kalau imam buat, dia kena buatlah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak ni, biasa pun kita tak ada masalah dengan sujud sahwi ni. Tapi gantilah dengan sujud sahwi. Oh, apa nak baca? Baca apa tuan? Bacalah sama ada subhana rabbil a'la pun boleh. Nak baca subhana man la yanamu wa la yasu. Kenapa boleh baca subhana rabbil a'la? Siapa yang tinggalkan tahiyatul awal sengaja, dia nak cepat kan? Astaghfirullahalazim. Dia sengaja tinggalkan tahiyatul awal. Dia nanti sujud sahwi dia boleh baca subhana rabbiyal a'la. Kerana dia tadi sengaja. Tapi tak sengaja, dia terlupa tinggal tahiyatul awal, dia kena raikan subhana man la yanamu wa la yasu. Kan lain maksudnya Allah yang tidak tidur tidak lupa. Kitalah yang lupa. Okey. Jadi nak dalam keadaan macam mana pun dua-dua tu boleh bacalah, tak ada masalah. Tak menyusahkan kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala terima saya tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan semua sekali, mudah-mudahan atas kesungguhan kita duduk dalam majlis ilmu, kita raikan panggilan Allah untuk berjamaah, mudah-mudahan Allah Taala letak kita dalam jannahnya insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.